Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam al-atamani al-akmalani ala sayyidina wa habibina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung Ramadan dan insya-Allah beberapa ketika lagi kita akan diberikan rezeki oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Syawal, dan kita akan meraihkan satu hari yang sangat bersejarah dan juga sangat bermakna buat diri kita, yang kita tunggu-tunggu dan juga yang kita nanti-nantikan bagi meraih kejayaan kita yang telah melakukan ibadah puasa selama sebulan. Namun begitu, jangan kita lupa untuk meraihkan ibadah puasa kita ini dengan melakukan beberapa amalan sunnah yang telah disebut ataupun yang telah diperincikan oleh para ulama untuk memberikan kita panduan supaya kita menelusuri ibadah hari raya kita ini dengan penuh bermakna dan juga menepati apa yang telah disarankan dan juga dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini suka saya kongsikan beberapa perkara, antaranya perkara sunnah yang kita perlu lakukan ketika mana kita masuk ataupun kita berada pada awal bulan Syawal, iaitu pada hari raya yang pertama. Maka sudah tentulah perkara pertama yang kita digalakkan untuk lakukannya adalah mandi sunat hari raya sebelum kita pergi untuk menunaikan solat hari raya. Ia adalah satu amalan yang dilakukan oleh para sahabat, dan ini juga diriwayatkan antara amalan yang sering dilazimi oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan ini juga antara sunnah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat lain. Dan antara sunnah-sunnah lain selepas mana kita mandi adalah at-tatayyub wat-tasawwuk, iaitu kita sertakan dengan memakai minyak-minyak wangi dan juga bersiwak ketika mana kita telah selesai menunaikan ataupun mandi ketika mana di pagi hari raya. Dan yang kedua, perkara sunnah yang dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi raya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamah sedikit makanan sebelum Nabi pergi untuk menunaikan solat di musalla ataupun di lapangan untuk menunaikan solat. Ini dapat dilihat daripada sebuah hadis yang disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa yauman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fayakul min nasikatih. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan keluar untuk menunaikan solat hari raya sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjamah sedikit makanan, ataupun dengan dalam riwayat ini menyebut Nabi menjamah sebiji ataupun beberapa biji daripada buah tamar. Kemudian Nabi pada hari raya Aidil Adha Nabi tidak akan menjamah makanan sebelum menunaikan solat berjemaah, melainkan Nabi akan menjamah makanan selepas mana ibadah korban itu dilakukan. Yang ketiga, antara sunnah yang kita perlu lakukan ketika mana hari raya Aidil Fitri ini adalah memakai pakaian yang paling baik yang kita ada. Dan ini dapat dilihat daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai pakaian paling cantik yang Nabi ada, antaranya yang dihadiahkan oleh sahabatnya ketika mana mereka membawa pakaian tersebut daripada Yaman. Dan yang seterusnya adalah disunatkan untuk kita pergi ke tempat untuk menunaikan solat raya ini dengan melalui jalan yang lain ketika mana pergi dan juga pulang. Maksudnya, kalau kita pergi ke masjid melalui jalan yang pertama, maka ketika mana balik masjid, kita cuba untuk lalui jalan yang lain daripada jalan yang kita pergi ke masjid. Dan yang kelima, disunatkan untuk kita pergi ke masjid ataupun tempat yang kita nak laksanakan solat hari raya ini dengan berjalan kaki. Ini adalah perkara yang dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam satu riwayat oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan, iaitu Nabi SAW pergi ke masjid dalam keadaan berjalan kaki dan pulang juga dalam keadaan berjalan kaki. Kemudian yang keenam, disunatkan untuk para jemaah
terutamanya juga adalah imam, untuk tunggu seketika selepas mana solat hari raya untuk bergaul mesra dengan para jemaah dan juga bertanyakan khabar kepada para hadirin yang ada di dalam majlis tersebut ataupun di masjid. Kerana ini antara sunnah yang Nabi SAW lakukan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa minal idaini ata wastal musalla faqama fanadhara ila an-nas kaifa yansarifun wa kaifa samtuhum thumma yaqifu sa'atan thumma yansarif. Yang bermaksud, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat sunat hari raya, Nabi akan tunggu seketika dan berdiri melihat para jemaah, dan Nabi akan menunggu para jemaah untuk beredar terlebih dahulu, dan kemudian Nabi akan duduk seketika, kemudian barulah Nabi beredar daripada tempatnya. Ini bermaksud Nabi SAW memberikan sedikit masa selepas mana solat hari raya untuk bertenang dan juga bersuai kenal dengan para hadirin dan juga bertanyakan khabar mereka. Dan yang terakhir, disunatkan untuk kita solat secara berjemaah, iaitu solat sunat hari raya ini secara berjemaah dan dilakukan di tempat yang terbuka. Sekiranya kawasan masjid kita ada tempat-tempat yang terbuka, maka lakukan di tempat terbuka, dan kita ajaklah anak-anak keluarga untuk meriahkan solat hari raya ini, kerana dalam satu riwayat menyebut bahawasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para wanita diseru untuk sama-sama memeriahkan solat hari raya ini, supaya syiar hari raya ini dapat disebar luas lagi. Dan wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.